Malaysia. Sepastinya, dan saya yakin dan percaya ramai yang ternanti-nantikan berita terkini dan terbaru mengenai kejadian gempa bumi yang berlaku di Sabah. Dan kami mungkin terlebih awal kita nak terus berikan informasi kepada anda semua, khususnya mengenai pendaki yang terperangkap di Gunung Kinabalu. Dikabarkan sekarang ini seramai 88 pendaki yang terperangkap di puncak Gunung Kinabalu sudah pun selamat tiba di pondok Timpohon ya, di kaki gunung setakat 11:48 malam tadi. Itu kata jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah. Dan kebanyakan pendaki yang tiba dalam keadaan lemah kerana kemenatan. Betul. Keadaan yang cuaca yang tidak mengizinkan memberikan sedikit kesukaran dari segi operasi untuk mencari dan juga menyelamat. Apapun sedikit keimbasan, kalau kita tidak maklum, semalam 7.15 pagi, pusat gempa bumi terletak di latitude 6.1 utara dan longitude 116.6 timur, 16 km barat Laut Ranau, Sabah. Dan gegaran yang dimaklumkan turut dirasai di Ranau, Tambunan, Pedalaman, Tuaran, Kota Kinabalu, Kota Belud dan Sabah. Tetapi apa yang harus kita maklumkan kepada anda semua supaya ini merupakan maklumat daripada portal rasmi Met Malaysia. Orang ramai diminta tidak mendengar kabar angin yang tersebar di laman-laman sosial berkenaan berita terkini itu, dan seharusnya sebarang informasi harus terujuk pada laman web, Facebook dan juga Twitter Met Malaysia, atau terus hubungi Pusat Operasi Gempa Bumi dan Tsunami Nasional. Baik, bercerita mengenai Sabah sendiri, sedikit perkongsian yang boleh kami kongsikan buat anda semua. Sabah pernah alami tidak kurang 80 kejadian gempa bumi sejak 1897. Sabah terutamanya di kawasan utara dan timur laut negeri itu telah mengalami tidak kurang 80 kejadian gempa bumi sejak 1897 dengan kejadian terbaru yang berlaku Jumaat lalu. Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Datuk Yunus Abdul Razak kata gempa bumi berukuran 59 pada skala Richter yang berpusat 16 km dari Bandar Ranau pada pukul 7.15 pagi itu adalah yang terkuat direkodkan setakat ini bagi Sabah dan Malaysia. Dan berdasarkan kedudukan pusat gempa yang diplot di atas peta seismotonic Malaysia, dipercayai dicetuskan oleh sesar aktif lobo-lobo yang berjurus lebih kurang 20 darjah utara. Baik. Dan kita akan dapatkan juga maklumat mengenai bagaimana agaknya mungkin pemetaan kedudukan terkini selepas berlakunya bencana gempa bumi ini bersama mereka yang cukup berpengalaman dan juga mahir yang untuk mahir bercerita dalam bidang ini. Ya, bidang ini. Dr. Azhari Muhammad, pengarah ukur bahagian ukur genetik JPM di talian sekarang. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terus kita rujuk kepada apa yang berlaku di Sabah semalam. Bagaimana agaknya mungkin keadaan tersebut, kejadian tersebut, adakah ia akan mengubah sebarang kedudukan geografi untuk kawasan tersebut, Doktor? Baik, terima kasih Syam dan Isha. Selamat juga kepada Selamat Pagi Malaysia, pihak RTM di atas kesempatan ini. Baik, selalunya apabila kita bercakap mengenai gempa bumi, kita sebenarnya merujuk kepada gegaran yang berlaku di permukaan bumi. Dan gegaran ini sebenarnya berpunca daripada tekanan yang terkumpul dalam perut bumi. Dan apabila tekanan ini sudah tidak boleh lagi bertahan, iaitu bumi tidak boleh lagi nak simpan tekanan tersebut, maka tekanan ini terpaksa dilepaskan. Dan apabila tekanan ini dilepaskan daripada perut bumi dan sampai ke permukaan bumi, dia jadi gempa bumi yang kita sebut sebagai gempa bumi. Gempa bumi, ya. Dan akibat daripada gempa bumi ini memang akan berlaku perubahan kepada kedudukan sebuah tempat. Dan sama ada ia besar atau kecil, perubahan ini bergantung kepada ukuran yang berdasarkan kepada skala Richter. Sebagai contoh Isham dan Isha, gempa bumi yang berlaku di Nepal pada 25 April baru-baru ini, kekuatannya pada skala Richter adalah dianggarkan bernilai 7.8. Dan ini adalah dikira kuat kerana kawasan pergunungan Himalaya itu telah berganjak sehingga 2 meter. Dan ini adalah satu anjakan yang besar kalau kita kira dalam bentuk gempa bumi dan kesannya kepada bumi. Kerana apa? Kerana skala Richter ini dia bermula daripada 1 hingga 10. Baik. Dan kalau kita dapat gempa bumi berskala 6 sekitarnya seperti mana yang dialami di Ranau ini, dalam ini dianggap
sebagai gempa bumi yang sederhana. Okay. Dan contoh yang kedua, semasa gempa bumi di Aceh, kalau Isham dan Izzat masih lagi ingat pada Disember 2004 dahulu ini lagi kuat kerana kekuatannya adalah bersamaan dengan 9 skala Richter dan perubahannya lebih daripada 20 meter. Tetapi di Malaysia ini, oleh kerana kita berada lebih jauh daripada pusat gempa, maka anjakan yang diterima di Malaysia ini adalah antara 1 hingga 17 cm sahaja mengikut analisa data yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Jadi balik kepada soalan sama ada berlaku perubahan pada kedudukan sebuah tempat itu, akan berlaku perubahan dan besar atau kecil perubahan itu sememangnya bergantung kepada kekuatan bumi pada nilai skala Richter itu. Dan juga yang lebih penting adalah jauh dekatnya tempat tersebut daripada pusat berlakunya gempa bumi itu. Jadi dalam kes di Ranau ini, dia berlaku lebih kurang 19 km daripada pusat gempa itu sendiri. Jadi kita menjangkakan anjakan itu akan berlaku sederhana besar. Baik. So, pastinya bukan sekaranglah waktu yang paling tepat untuk kita ambil kira agaknya ataupun pengiraan tepat berapa banyak perubahan yang berlaku doktor. Jadi kita nak tahu juga jenis gelombang dan sifat gerakan gempa bumi yang biasanya berlaku dan khususnya yang baru berlaku di Sabah ini. Baik, sama ada kita membuat ukuran kita boleh membuat ukuran untuk mengukur anjakan tersebut Jadi untuk kami di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, bagi mendapatkan ukuran yang tepat untuk kedudukan suatu tempat akibat daripada gempa bumi itu, kita perlu ambil kira beberapa pertimbangan Yang pertama, teknik pengukuran yang kita nak pakai itu bagi mendapatkan kedudukan anjakan tu. Setakat ini teknik yang paling tepat untuk mengesan perubahan selepas gempa bumi adalah dengan menggunakan teknologi satelit GPS. Dan kedua, seperti mana Syah bagi tahu tadi, masa dan tempoh ukuran itu juga penting untuk diambil kira Kerana apabila berlakunya gempa bumi ini, biasanya ia akan disusuli dengan gegaran susulan atau disebut sebagai aftershock seperti yang sedang dialami di Ranau sekarang itu. Dan keadaan ini cukup berbahaya kerana masih lagi terdapat gegaran susulan Jadi oleh itu penting bagi kami untuk terus pergi ke kawasan gempa sebaik sahaja ia berlaku dan buat pengukuran secara berkala ataupun dalam tempoh yang sesuai. Jadi dalam hubungan ini pihak JUPEM telah pun menggerakkan 15 pasukan ukur ke Ranau sejak malam tadi untuk membuat pengukuran. Jadi suka saya nak maklumkan bahawa pihak JUPEM, pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia pernah membuat ukuran dalam tahun 2010 di Ranau ni. Jadi hasil nanti yang kita ukur sekarang 2015 dan juga ukuran yang pernah kita buat pada 2010 nanti, kita boleh membuat perbandingan kedudukan. Maka kita boleh dapat nilai perubahan atau anjakan dengan tepat untuk Ranau akibat daripada gempa bumi ini. Baik, terima kasih Dr. Azhari. Baik, terima kasih. Lanjutan daripada Dr. Azhari tadi menyatakan dari segi gempa bumi susulan dan kita nak juga dapatkan reaksi dari segi aspek keselamatan di sana. Terus di talian sekarang ini ASP Nazaruddin Husin, ASP Penerbangan Helikopter 1 Pasukan Gerakan Udara PDRM Pangkalan Sabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Tuan mungkin boleh kabarkan pada kami semua bagaimana perkembangan terkini di sana? Buat masa ni kita punya pesawat masih lagi berada di Kota Kinabalu. Kita dalam persediaan untuk ke sanalah. Sekarang kita tengah buat observation kepada keadaan cuaca sama ada membenarkan kita untuk beroperasi di kawasan tersebut pada ketika ini. Jadi maklumat yang terkini yang secara rasminya disalurkan daripada IPD Ranau pada jam 3 suku pagi tadi. 117 mangsat dah turun. Jadi tinggal lagi 16. Yang keadaan yang 16 ni kita tak dapat pastikan lagi sehingga kita sampai ke sana lah untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan
mangsa yang terkandas ni. Jadi operasi sudah pun bermula seawal jam ini ataupun ada waktunya yang tertentu nanti? Sepatutnya kita dah berlepas lebih awal tadi, tapi keadaan banjaran keroka yang masih berkabus tebal dan berawan rendah tidak membenarkan kita untuk ke sana pada masa ini. Tapi insyaAllah dalam sikit masa lagi, berdasarkan pengalaman yang lepas, insyaAllah sebentar lagi bolehlah agaknya kita akan ke sana. Okey, Tuan, menurut laporan yang kami terima, kesemua mangsa ataupun pendaki yang tersangkut di atas sana telah pun selamat dalam keadaan lemah. Ada sebarang mungkin kehilangan nyawa ataupun atau sebagainya, Tuan? Dilaporkan setakat ini sebagaimana yang dah tersiar juga di media masa, kita mendapat makluman 2 mangsa yang terkorban lah sehingga setakat ni. Yang lainnya mengalami cedera-cedera ringan. Okey, baik. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih Tuan ASP. Saya rasa dengan apa yang dimaklumkan oleh Tuan ASP Nazarudin sebentar tadi memberikan kita maklumat yang sahih dan juga tepat, dan yang lebih penting di awal tadi kita sudah pun maklumkan kepada anda, saya sendiri sudah menyedari tentang kehadiran viral ataupun kenyataan-kenyataan yang kurang tepat. Diharapkan kita lebih matang untuk kita menjaga sensitiviti masyarakat ataupun sahabat kita yang berada di sana. Termasuk juga viral gambar. Kadang-kadang gambar yang kita dapat tu tidak betul ataupun tidak sahih, jadi jangan cepat percaya, dan apa yang saja yang tersiar di RTM sudah pastinya yang paling terkini.